Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noman Alif bersama rakan penyampai Nur Syuhada. Kami, Keris TV akan mulakan dengan berita kesihatan tentang influenza. Influenza merupakan satu penyakit yang berbahaya terhadap manusia. Jangkitan virus influenza yang banyak berlaku ketika ini boleh memberikan komplikasi teruk kepada kesihatan, termasuk sesak nafas, telinga bernanah, radang paru-paru serta boleh membawa kematian. Pakar Kesihatan Masyarakat dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wang Putih berkata, ramai yang tidak menyedari bahawa mereka telah pun dijangkiti influenza kerana simptomnya seakan-akan seperti COVID-19. Profesor Dr. Sharifah Izzat Wang Putih berkata bahawa virus influenza ini boleh sampai ke otak, menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia, sesak nafas yang hampir sama dengan COVID-19. Dalam kes tertentu, ada yang boleh dijangkiti sekaligus iaitu COVID-19 dan influenza. Beliau juga berkata ketika diminta untuk mengulas mengenai banyak kes influenza yang telah dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Dan berikut adalah laporan daripada wartawan Nurul Nabila dan Puteri Arisa. Terima kasih rakan penyampai Noman Alif. Saya mulakan dengan laporan kes yang dikumpulkan pada 4 Jun 2024. Didapati bahawa klinik kerajaan melaporkan seramai 201 orang pesakit influenza. Seterusnya, di klinik swasta pula terdapat 30 pesakit yang dijangkiti virus influenza. Manakala di hospital swasta pula, seramai 15 orang pesakit dijangkiti telah dilaporkan pada 4 Jun 2024. Sejauh ini jumlah kes terkumpul yang telah dilaporkan ialah sebanyak 246 kes seluruh Malaysia. Punca-punca virus pesakit influenza adalah jangkitan virus iaitu transmisi orang ke orang. Virus ini juga disebarkan melalui titisan pernafasan apabila orang yang dijangkiti itu batuk, bersin atau bercakap. Selain itu, permukaan tercemar juga merupakan salah satu punca penyakit virus influenza. Misalnya menyentuh permukaan tercemar seperti tombol pintu atau bahagian atas meja. Dan kemudian menyentuh muka terutamanya bahagian hidung, mulut dan mata yang boleh mengakibatkan penularan virus. Di samping itu, penghantaran dalam udara juga boleh disebarkan melalui udara dalam jarak yang lebih jauh dan juga persekitaran yang sesak. Akhir sekali, influenza mempamerkan corak bermusim dengan wabak yang berlaku pada masa-masa tertentu dalam setahun. Contohnya termasuk dalam corak cuaca seperti musim yang lebih sejuk dan peredaran virus influenza. Saya kembalikan berita laporan ini kepada wartawan Noman Alif. Baiklah, terima kasih kepada wartawan Nurul Nabila dan Puteri Aisyah atas laporan sebentar tadi. Terdapat pelbagai langkah pencegahan penularan influenza yang boleh diterapkan oleh rakyat Malaysia. Sebagai langkah awal, rakyat Malaysia perlulah kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan air dan sabun atau menggunakan pesanitasi tangan. Amalkan gaya cara hidup sihat dengan menerapkan aktiviti bersenam dalam rutin seharian dan amalkan etika batuk yang baik. Manakala jika terdapat individu yang bergejala, sila laksanakan perkara berikut seperti berehat di rumah dan mengelakkan diri dari tempat tumpuan yang ramai. Sekiranya ingin ke tempat awam, perlulah memakai pelitup muka dengan betul dan rakyat Malaysia perlulah menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan dengan segera ke dalam tong sampah agar tidak dijangkiti orang ramai. Kemudian, elakkan perkongsian peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan sebagainya. Akhir sekali, segeralah berjumpa dengan doktor jika gejala semakin bertambah teruk. Sekian berita tentang laporan kesihatan terkini. Kami, Keris TV. Salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.